Jadi tanpa membuang masa, agenda pada hari ini akan diteruskan dengan sesi perkongsian modul 3 iaitu rasuah dihina, maruah dibina dan modul 4 agensi pencegahan rasuah dan pemerkasaan integriti yang akan disampaikan oleh penolong Pesuruhjaya Puan Suryani binti Ali juga daripada SPRM. Dipersilakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Suryani binti Ali. Okey, so untuk topik yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, dia lebih kepada kita berkongsi untuk mengenali rasuah. Okey, rasuah, dan yang kedua itu lebih kepada kita mengenali agensi. Okey, modul yang ketiga adalah rasuah dihina, maruah dibina. So di dalam modul ini, tuan-tuan dan puan-puan, para tenaga pengajar sekalian akan berkongsi dengan para pelajar mengenai rasuah. Maksudnya inilah basic kita sebelum kita nak tahu mengenai kesalahan dengan lebih mendalam dalam modul-modul yang akan datang tu. So pertamanya adalah kita nak memperkenalkan dahulu rasuah. Dia kena faham dahulu rasuah tu macam mana. So dia banyak pemahaman ataupun banyak persepsi yang bermain di minda mereka bila kita menyebut mengenai rasuah. Macam sekarang bila saya sebut rasuah, mungkinkah tuan-tuan dan perempuan yang tengah bersama-sama dengan saya sekarang ini terlintas di minda sesuatu perbuatan ataupun sesuatu peristiwa yang pada anggapan kita adalah rasuah. So samalah juga dengan pelajar kita. So dalam sesi ini kita betulkanlah dia punya pemahaman mengenai rasuah, memahami kelas kiar ini sehingga ke minggu yang ke-14 nanti. So untuk membincangkan mengenai definisi rasuah, kita bawakan pelbagai pandangan termasuk daripada pandangan antarabangsa apa yang mereka nyatakan sebagai jenayah rasuah. Yang pertama sekali di bawah UNDP. Di sini kita nampak UNDP memberi definisi rasuah itu adalah misuse of public power, office or authority for private benefit. Maksudnya di sini apa-apa sahaja tugasan rasmi yang ada pada seseorang pegawai itu digunakan, dimanipulasikan untuk tujuan peribadi, untuk tujuan sendiri, untuk tujuan satu pihak itu sahaja. So itu yang dikatakan sebagai rasuah. So pemahaman ini saya rasa selari. Dia selari dengan apa yang dipahami ataupun apa yang dimaksudkan di Malaysia. Sama juga dengan di Malaysia, maksudnya seseorang yang ada jawatan ataupun seseorang yang ada kuasa, dia ada authority dan menggunakan authority ini ataupun menggunakan kuasa ini untuk kepentingan diri sendiri ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan diri dia. Okay, itu di bawah UNDP. So kita next kan. Kita tengok pula sharing daripada World Bank. World Bank simple, pun sama juga. The abuse of public office for private gain. Masih lagi menunjukkan bahawa perbuatan rasuah itu sesuatu yang berkaitan dengan menggunakan tugasan rasmi ataupun menggunakan apa yang dia ada ini dalam terms tanggungjawab ataupun amanah yang diberikan secara rasmi untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan diri dia yang boleh digunakan. So sekali lagi kita sama serentak dan senada dengan definisi oleh the World Bank. So yang ketiga kita nak tengok dari segi TI pula. So TI kata apa? Di bawah TI dia agak sedikit details lah untuk TI ni. So nanti TI dia akan buat sedikit details lagi mengenai bentuk rasuah pula. So TI kata misuse of entrust power for private gain. Sama sahaja JIS yang dikatakan oleh tiga-tiga entiti antarabangsa ini. Tetapi Transparency International dia lebih detail sedikit. So kita tengok dia kata apa? Dia bahagikan pula rasuah ini dia ada dua bentuk. Dia kata itu dari segi bribery lah. So itu tuan-tuan dan puan-puan boleh baca. Tapi dia kata rasuah bribery ni dia ada dua bentuk. Satu yang active bribery dan yang kedua adalah passive bribery. Active bribery ni kalau kita boleh bincangkan atau kalau boleh kita terangkan, dia lebih kepada orang ataupun individu ataupun pekerja di dalam sesebuah organisasi itu, dia ini yang aktif, dia ini yang lebih menunjukkan langkah, dia ini yang lebih menunjukkan effort dia untuk memberikan ataupun untuk menawarkan kepada orang lain supaya dia mendapat benefit daripada orang tadi kepada dia. Itu aktif, maksudnya dia yang memulakan langkah, dia yang membuka
membuka langkah, dia membuka pantun lah lebih kurang dekat sini. Dia offer kepada seseorang itu supaya berlakulah apa kita panggil sebagai perbuatan rasuah ini. Yang kedua, dia kata bentuk dia adalah yang pasif. Yang pasif ini lebih kepada seseorang yang diberikan tadi dan dia bersetujulah. Maksudnya yang aktif itu dia memberi dan yang seorang ini yang menerima. So yang pasif itu cuma duduk dan akan datanglah offer-offer yang diberikan kepada dia untuk tindakan ataupun untuk menggunakan ataupun kita panggil sebagai di mana dia menggunakan kuasa ataupun ruang ataupun peluang yang ada dalam diri dia ni untuk pihak yang satu tadi. Itu di bawah Transparency International lah. So kita pergi kepada kita di Malaysia ini, bagaimana pula definisi ataupun pemahaman kita untuk memahami rasuah di Malaysia. Okey, sebelum pergi kepada situ, ini petikan daripada Hakim Arif Raja Azlan Shah semasa beliau menjadi hakim dalam satu kes yang melibatkan Datuk Harun bin Idris. Beliau sebenarnya mengenali Datuk Harun Idris ini. Datuk Harun Idris ini adalah bekas Ketua Menteri ataupun Menteri Besar di negeri Selangor satu ketika dahulu yang pernah dituduhkan di bawah pertuduhan rasuah. So semasa perbicaraan itu, yang Arif Raja Azlan, Sultan Azlan kita ni, dia bertugas menjadi hakim pada ketika itu. Walaupun beliau mengenali orang yang tertuduh, Datuk Harun Idris, tetapi sebagai seorang hakim beliau kena profesional dan menimbangkan perbicaraan itu dengan seadil-adilnya. Dan di dalam perbicaraan itu, kita boleh baca di dalam internet banyak sahaja perkongsian mengenai penghakiman ini yang telah pun diterbitkan. Dan salah satu yang pernah saya baca mengatakan bahawa walaupun dia kenal dengan Datuk Harun Idris ini, tetapi itu tidak menjadi satu kunci untuk dia menyebelahi. Tetapi sebagai seorang hakim, memang dia sendiri mengutuk perbuatan rasuah itulah. Sebab pada dia itu sesuatu yang sangat-sangat jahat yang pernah dilakukan oleh manusia. Itu katanya dia. Okey, kita tengok pemahaman kita di Malaysia ini pula. Disebut rasuah, apa yang kita maksudkan adalah perbuatan penerimaan atau pemberian suapan bertujuan supaya seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Kalau kita tengok definisi ini, kalau kita tengok maksud ini, dia lebih kurang sama dengan 3 entiti international tadi. Dia lebih kurang sama sahaja. Cuma kita dekat sini kita menunjukkan kepada perbuatan, sama ada penerimaan ataupun pemberian. Tadi kan di bawah TI dia kata aktif dan juga pasif kan. So kita di sini penerimaan, bukan sahaja orang yang menerima itu dalam, kalau dia terima yang rasuah lah kan, perbuatan rasuah, tetapi mereka yang memberi juga adalah, kita boleh tuduh di bawah Akta ASPRM 2009 sekiranya kita dapat membuktikan bahawa pemberian itu adalah rasuah. So pemberian ataupun penerimaan sesuatu suapan kita akan belajar atau kita share selepas ini, bertujuan supaya seseorang tadi yang memberi ataupun menerima itu, dia melakukan sesuatu perbuatan yang ada kaitan dengan tugas rasminya. Contohnya, ini saya pernah melalui pengalaman ini. Dulu saya bertugas di negeri Sabah. So ada satu kes yang melibatkan permohonan surat beranak. So untuk memohon surat beranak ini, dia ada prosedur lah. Dia kena ada satu langkah ataupun prosedur dia memang sangat panjang. Tetapi adalah yang tidak bertanggungjawab ini, kerani mahkamah tu, dia telah membuka ruang, membuat duit di situ dengan membuka pintu belakang, menjual cop kepada mereka yang memerlukan dokumen tadi, dan menjual dia serendah RM50 satu cop. So ini yang kita maksudkan. Kerani, dia bukannya bos pun, dia kerani. Tetapi dia ada akses, dia boleh buat cop tadi. Dan cop ini sangat mahal harganya. So apa yang dia buat? Dia offer, dia buat pintu belakang dan dia membuka kepada siapa-siapa yang memerlukan cop tadi untuk dokumen sijil lahir tadi, dan dia dapat bayaran. So ini yang kita maksudkan perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Okay, kedua adalah mengenai elemen rasuah. Pertama, kena ada pemberi lah. Kalau ada pemberi saja tidak ada penerima, macam mana dia ada kes rasuah kan? So kita kena mengumpul saksi dan kena menunjukkan dekat mahkamah, ya betul berlakunya pemberian dan ini penerima, berdasarkan siasatan kita tadilah untuk membuktikan perkara tadi. Pemberi dan penerima. Ketiga adalah suapan. Suapan, mungkin orang itu menerima sebentuk cincin, tetapi kita kena membuktikan kepada mahkamah bahawa cincin yang diterima itu sebenarnya adalah rasuah dan bukannya hadiah. Hadiah boleh jadi
rasuah. Tapi rasuah takkan pernah menjadi hadiah. Jadi tak perlu nak terbelitkan keadaan. Kalau itu rasuah. Kalau you benar-benar nak bagi hadiah, bagi hadiah. Tetapi jangan nak mohon ataupun jangan nak menggunakan kepentingan orang lain untuk kepentingan sendiri. Okey, suapan. So suapan nanti kita akan belajar selepas ini pula. Untuk yang ketiga, keempat, kena ada balasan. Dah dia beri, seorang itu minta dan berbalas suapan tadi, dan orang yang mendapat suapan tadi itu pun membalasnya dengan perkara yang diminta oleh orang yang memberi. Dan bila kita buktikan perbuatan ini adalah rasuah, dan kita akan berbicara dekat mahkamah. So itu perkara keempat. Dan perkara kelima yang paling mencabar untuk dibuktikan, dan kami sebagai pegawai penyiasat, perkara inilah yang sangat-sangat rumit untuk kita tunjukkan dekat mahkamah, iaitu niat jahat atau bahasa perundangannya misria. Okay, misria, niat jahat. Macam mana kita nak membuktikan bahawa dia beri cincin itu untuk dia mendapat kontrak bernilai 5 juta yang dibuka oleh pejabat tadi. Macam mana kita nak membuktikan perkara tu? Buktikan perkara tu menerusi kolaborasi penyataan daripada saksi-saksi yang terlibat lah. Kalau saksi A, B, C betul mengatakan bahawa cincin itu diberikan oleh si A untuk A ini mendapat kontrak bernilai 5 juta. Kalau kita boleh membuktikan dari segi dokumentasi dan juga saksi, so kita bawa ke mahkamah dan akan jatuhlah hukuman oleh hakim. Okay, so itu adalah 5 elemen rasuah. So ini contohlah. Contohnya seorang ayah memberi upah RM50 kepada anak supaya pergi sekolah. Ini rasuah ke? Tak perlu saya tunggu tuan-tuan dan puan-puan jawab. Bukan, ini bukan rasuah. Bukan ini rasuah yang kita maksudkan. Ini mungkin sebagai satu dorongan ataupun motivasi ayah ini supaya anak dia ni pergi ke kelas. Okey, kalau kita bedah lagi, katakan, kenapa pula nak menafikan perkara ini rasuah? Okey, mana tugas rasmi anaknya ni? Tak ada tugas rasmi pun, tak ada apa kepentingan pun. Dia cuma nak anak dia pergi sekolah. So tidak ada niat jahat di situ. So ini bukanlah rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan, rasuah ni yang pelaku rasuah itu sendiri, mereka yang terlibat dengan rasuah, dia takkan sebut rasuah. B, kita uruslah benda ni, tak apa, aku bagi je kau rasuah. Tak, dia takkan sebut rasuah tu. Dia pun segan, dia pun malu sebut rasuah. Tetapi akan menggunakan perkataan ataupun nama-nama lain untuk menunjukkan rasuah. So antaranya ialah duit minyak. Ini biasalah di dalam kita punya pertuturan harian, ada je kita dengarkan duit minyak, tetapi mungkin mereka berseloroh. Tetapi hati-hati. So kita tidak kenal siapa di sekeliling itu. Mungkinkah mereka adalah pegawai yang tengah bertugas untuk memerhatikan tuan-tuan dan juga puan-puan. Yang pertama. Kedua, tumbuk rusuk itu maksudnya itu dari segi istilah peribahasa Melayu. Duit pelincir, makan suap. Kalau ingat lagi cerita Piramli, makan suap dia katakan. Okey, bunga emas, duit kopi, under counter money, kautim. Dekat situ dengan kautim, kautim. Maksudnya kautim di sini ialah persetujuan bersama dan mereka telah pun pasti matlamat mereka apa. Matlamatnya mungkin, okey, saya nakkan kontrak itu dan engkau akan bagi iPhone 11 Pro Max. 15 sekarang Pro Max. Itu dia punya matlamat berdua. So sebagai untuk membuktikannya, seorang itu berilah janjinya iPhone tadi dan dia pun dapat kontrak tadi tercapai. So ada lagi nama-nama lain. Sebelum saya bertugas dekat Sabah, bila saya pergi dekat pedalaman dia ada istilah-istilah lokal. Contoh perkataan yang saya dengar pada waktu itu adalah penganuan. Okey, penganuan. Saya, apa pula penganuan ni? Ya, betul, dia kata. Bila dia berurusan dekat pejabat daerah kecil di situ, dia kata adalah, dia kata penganuan. Sedangkan kontrak dekat pedalaman kecil ni berapa sangat tuan-tuan dan perempuan. Itu pun masih lagi mereka yang tak bertanggungjawab nak mengikis perit titik peluh orang yang berusaha untuk mendapat kontrak tadi tu. Pembaikan berapa sangat dekat pedalaman? Kan itu pun masih, inilah orang-orang kita. Okay? Dia kata tolong-tolong saudara, dia kata 5%, dia kata tolong-tolong kawan. Ya, betul. Benda ini. Kalau dulu, kalau masih ingat semasa era-era prepaid, duit prepaid dia kata. Buat duit belanja dapur. Hati-hati. Kalau nak bagi duit makan dekat dapur tu, kena hati-hati. Jangan asal jadi. Okey, ada lagi yang paling kita macam, dia kata rasuah itu alhamdulillah rezeki, dia kata. Tak faham kita, mana yang tak faham kat situ kan. Dia kata itu adalah rezeki dia. Kalau dia faham mengenai rasuah itu yang jijik dan haram, dia tak akan sebut rasuah itu adalah
rezeki. So kita teruskan, ini pula adalah istilah-istilah di negara-negara luar. Okey, so banyak sahaja yang kita listkan dekat sini, ini berdasarkan pembacaan dan juga pencarian kita lah. Dan juga di negara-negara lain juga dia ada undang-undang berkaitan dengan anti rasuah. So ini adalah istilah-istilah yang mereka guna. Contoh dekat UK dia gunakan sleaze. Okey, dekat Itali, maafkanlah saya kalau saya tak tahu nak menyebutkan dengan betul, tapi tertera di situ ada tangentopoli. Saya siap tanya Google Translate lagi macam mana nak sebut tangentopoli tu. Okey, di Perancis Last Affairs, okey, di Jepun Black Mist, Nigeria 419 itu berkaitan dengan dia punya peruntukan undang-undang lah. Okey, di Uganda ini adalah nama-nama lain. Okey, ini adalah masih lagi panggilan-panggilan yang sama. Okey, cuba perhatikan nombor 11, itu di negara jiran kita, Indonesia. Indonesia kan suka menggabungkan perkataan-perkataan kan. So untuk yang rasuah di situ disebut sebagai pungli. Pungli itu apa? Pungutan liar. Kita tinggalkan dahulu untuk panggilan-panggilan ini, tetapi mungkin kalau di dalam kelas mungkin boleh dijadikan sesi interaksi nama-nama lain yang dalam pengetahuan mereka. Okey, so kita pergi kepada perkara seterusnya dalam memahami rasuah, iaitu bentuk rasuah. So yang bermain dalam minda ataupun yang terlintas dalam minda tuan-tuan dan puan-puan, duit. Okey, dia kata ya, duit. Duit adalah salah satu bentuk rasuah. So dia bukan sahaja duit. Okey, so kita pergi ya. Yang pertama tadi wang. Saya rasa wang ini memang dah semua orang faham. So hadiah. Tadi saya dah cakap macam mana hadiah itu boleh jadi rasuah. Apa ni, kontraktor dah buat study dah. Dia tahu okey, hari jadi dia pada 14 Februari. Okey, dia dah tahu dah, dan iklan untuk tender tu pun telah dibuka bernilai 2 juta. Untuk tender tu 2 juta untuk perkhidmatan pembekalan makanan lah contoh So dia dah buat dah kajian. Dia kata yang pengurus ini dah birthday dia 14 Februari. Dia akan membuat lah dia punya MO ni macam mana dia boleh berjumpa untuk dia memberikan hadiah tadi. Tapi sebenarnya di sebalik hadiah itu dia berselindung untuk dia mendapatkan projek yang bernilai 2 juta tadi. Ini yang kita kata tadi, hadiah yang dia beri itu akan jadi rasuah. Sebab bila dia beri saja hadiah itu, dan dia mohon untuk mendapatkan projek untuk tender itu, dia berikan kepada syarikat dia. Ini yang kita katakan hadiah itu menjadi rasuah. Dia sama juga dengan bonus. Ini bukanlah bonus kita yang setiap tahun tak dapat layan bonus tu kan. Bukan yang itu. Ini adalah bonus yang dijanjikan sekiranya niat jahat ataupun hasrat jahat mereka ini telah pun tertunai. Katakan okey, kalau saya boleh mendapatkan jawatan itu, kamu akan mendapat bonus. Dia nakkan jawatan yang tertinggi. Contohnya dalam company kan, dia nak dapatkan jawatan tu. So dia dijanjikan bonus. Bonus yang dijanjikan itu adalah rasuah. Itu yang maksud kita. Okay, bukan yang kita dapat daripada kerajaan itu, lain. Sama juga dengan upah ataupun jawatan yang dijanjikan. Okay, ataupun diskaun. Apa tu? Buat projek perumahan, dan projek ini telah pun siap, tapi perlukan pengesahan daripada PBT untuk rumah itu rilis dah kan. So dia kata lambat sangat proses ni. Dia kata okay, tak apalah, dia pergi jumpa dengan pegawai berkaitan untuk teknikal, dan dia kata okey, kalau tuan boleh keluarkan surat ini, dia kata tuan akan dapat diskaun 50% beli rumah ni. Ni yang maksud kita diskaun menjadi rasuah. Dan yang sekali yang seterusnya adalah perkhidmatan. Banyak sahaja benda-benda sekarang ini yang boleh jatuh perkhidmatan itu menjadi rasuah. Dan yang paling famous dan pernah berlaku dan ada dalam sejarah adalah seks. Saya tak perlu nak malu dah tersebut benda ni sebenarnya. Dan yang paling ngeri ke seram ke ataupun yang kita kena open di sini, yang memalukan, yang minta itu adalah pegawai-pegawai yang bekerja dekat agensi berkaitan dengan keagamaan. Ini dalam fakta. Saya tak bercerita kosong di sini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi kepada portal SPRM, www.sprm.gov.my. Cek dekat situ ada kita punya kes-kes, terutamanya dekat berita kita tu. Ada dekat situ. So, sambil-sambil itu saya tanya, apa tafsiran tugasan rasmi? Adakah merujuk kepada penjawat awam sahaja ataupun lebih besar pemakaiannya? Okay, tugas rasmi ni maksudnya pelantikan kita lah. Kalau dekat penjawat awam ini, ya kita sebagai penjawat awam, tugas rasmi kita. Kalau dia dekat company, okay, pelantikan dia ditugaskan sebagai apa? Dia di-offer sebagai apa? Sebagai manager. So, sudah tentu sebagai manager dia ada offer letter, dia ada dia punya description untuk tugasan itu. Tugasan dia sebagai apa. Okey, so itu adalah bentuk-bentuk rasa. So ingat, apa sahaja pemberian ataupun permintaan atau pemberian
untuk seseorang itu melakukan ataupun tidak melakukan tugasan rasmi dia. So benda yang diterima itu apa dan di-offer itu adalah rasuah. So jangan, tak perlu nak putar belitkan dekat mahkamah. Yang Arif Hakim, ini bukan rasuah, ini hadiah. Tetapi saksi-saksi ni telah ada, dokumentasi telah menunjukkan yang kamu terima itu adalah rasuah. So, mana nak lari? So saya ingatkan ini bukan saja kepada tuan-tuan dan puan-puan, so, kami sebagai penjawat awam ni juga yang bekerja dekat SPRM ni, kami bukan malaikat. Ada je kes yang melibatkan pegawai SPRM. Tuan-tuan dan puan-puan boleh Google. So ini adalah faktanya. So sekarang ni kita kena kuatkanlah dalam diri kita. So setiap orang itu dia punya cabaran itu adalah berbeza. Saya bawakan contoh semasa saya masih bertugas di negeri Sabah, saya ada terlibat dalam pengurusan kes jabatan air oleh kerana ramai saksi yang dibawa daripada jabatan air pada waktu itu. So pejabat kami digunakan juga untuk membawa saksi-saksi untuk tujuan pernyataan, direkodkan statement lah di situ. Saya punya tugas pula pada waktu itu adalah membantu tim untuk mencari dokumentasi atau fail-fail yang telah diangkat daripada Jabatan Bendahari Negeri Sabah itu, dipunggah lebih kurang berapa kali lori yang 5 tan tu. Sehingga kan bilik itu kan dia menjadi tinggi separuh daripada bilik tersebut adalah fail yang disusun, okay, untuk kita mencari dokumentasi berkaitan. Okay, so dekat situ pula besok dia saya dah nampak dah saksi-saksi yang masuk ke dalam pejabat itu membimbit plastik hitam, plastik sampah tu kan, tahu kan, yang dekat rumah kita tu plastik sampah, dia bimbit macam ni. Apa sajalah yang dia buat ni kan, dia bawa benda apa ni. Rupanya itu adalah duit-duit yang diorang ada kena bawa, yang kita telah kenal pasti dapatan dia adalah daripada tu. Untuk mereka jelaskan macam mana mereka dapat duit tu. Dekat rumah kita ada tak yang berjinjit-jinjit macam tu? Kalau ada tu, kita dapat daripada jalan yang betul, hasil titik peluh kita, alhamdulillah, rezeki daripada Allah. Tapi kalau kita dapat daripada jalan yang salah, tuan-tuan tolong tarik handbrake, okay? Tidak pernah kita terlambat untuk menyesal. Tarik handbrake, jangan terlibat. Okay, so kita teruskan. Masa semakin mengejar kita ni. Okay, ya, penyataan rasuah bukan masalah sosial, jenis serius. Serius macam mana lagi? Okay, serius dia boleh buka dekat portal SPRM. Sebab kita bercerita mengenai fakta kan, tangkapan-tangkapan yang ada dekat situ kita paparkan. Berapa ramai yang telah ditangkap dari segi orang awam ataupun sektor swasta ataupun NGO. Ada dekat situ. Siapa dekat penjawat awam? Mereka daripada pengurusan tertinggi, mereka daripada kumpulan pengurusan dan profesional, ataupun mereka daripada kumpulan sokongan. Ada data dekat situ. Data tu bukan kami letak suka-suka, berdasarkan maklumat dan juga kertas-kertas siasatan yang ada. So kita letakkan sebagai statistik. Itu adalah petunjuk. Setiap tahun akan ada data ni. Kenapa berlaku? So benda ini ada. Kita tak boleh nak sembunyikan. Malaysia bagus, Malaysia tidak ada berlaku. Berlaku. Dan benda ini kita kena bersatu untuk kita memeranginya. Ini sebab kursus ini diperkenalkan dan para pelajar kita di peringkat awal ini kita dedahkan. Sebab mereka ni akan masuk dalam industri. Macam tadi Tuan Lokman ada share kan mengenai hasil dapatan yang tahun 2002 tu. Orang selalu je cakap, alah kajian 2022 masih cakap sampai sekarang. Betul, sebab kesan dia sekarang. Dari segi tangkapan. Dan kita yakin dan percaya hasil daripada tangkapan yang ada dalam statistik SPRM itu mungkin antara mereka yang telah menjawab kajian itu pada tahun 2002 yang lepas. Dan ini serius. Kalau kita memandang perkara ini tidak serius dengan nasib anak cucu kita kelak, tuan-tuan dan perempuan. Okey, so kita teruskan. Okey, ini kesan rasuah yang boleh dibincangkanlah di dalam kelas. Selain daripada itu mungkin boleh disentuh sedikit yang terkini dari segi kalau di international ini yang kerajaan Sri Lanka kan yang dia bankrupt. Siapa tahu nama dia? Raja Paksa kan, Raja Paksa ni sampai ke lari Perdana Menteri ni. So antara sebab, antara punca, antara faktor kejatuhan kerajaan ini dikatakan adalah amalan nepotism ataupun dikaitkan juga dengan rasuah yang berleluasa di negara tersebut. Jadi kalau tidak berhati-hati, mungkinkah ada lagi negara-negara yang terjebak dan jatuh seperti pada negara ini pada masa sekarang. Ini mungkin yang pada zaman dahulu, tapi ini adalah yang sekarang pun berlaku juga. Ini dari segi jumlah kerugian setiap tahun 2.6 trilion. Okey, 2.6 trilion tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang 2.6 trilion ini boleh buat? Kita tengokkan 2.6 macam mana nak bayangkan 2.6 trilion ni.
Okay, kita tengok kan puan-puan, macam mana? Kalau ada duit 2.6 trilion ni, apa yang dia boleh buat? Tuan-tuan dan puan-puan, boleh buat sekolah 17,000 dengan satu sekolah tu kos dia adalah USD. Perbandingan dibuat dengan USD 150 juta sebuah. Okay, convert duit ni dekat Malaysia, lagi berapa banyak yang boleh dibuat? Okay, saya sebagai orang Sabah, saya memang akan macam sangat terkesan apabila bila dibuat, terutama yang waktu apa yang saya cerita tadi, jabatan air tu, saya memang sangat-sangat terkesan. Dekat kawasan pedalaman masih tak dapat air, engkau boleh kumpul duit yang banyak macam tu dekat pejabat. Engkau boleh kumpul harta, engkau boleh kumpul tanah, engkau boleh kumpul emas, dengan keadaan orang-orang yang dekat pedalaman itu masih mengorek telaga. Okay, so ini yang kita tekankan. Apabila para pelajar kita nanti masuk dalam industri, laksanakan tanggungjawab dengan penuh amanah dan juga kena jujur dalam melaksanakan tugas. Ini sajalah yang kita ada, tinggal kita kena menanamkan mereka nilai-nilai yang baik ini agar kita juga akan merasai apa yang telah kita berikan kepada mereka pada masa akan datang. Okay, hospital, berapa banyak hospital boleh dibelanjakan? 5,000 hospital. Dulu pada waktu COVID, kita telah mengalami kekurangan katil, kekurangan peralatan pada waktu itu. Sampai dibuka dewan-dewan yang lain untuk tujuan pengubatan COVID. Tapi yang duit yang tiris, duit yang hilang, duit yang telah dilesapkan akibat perbuatan rasuah 2.6 trilion. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk yang just nak share lah kan dekat sini kan, sehingga tahun 2018 hingga 2023, SPRM telah pun membuat lucut hak sebanyak 29 bilion. Okay? 29 bilion. Daripada mana harta 29 bilion yang dibelanjakan menggunakan duit rasuah tadi? Kita ni mengadu jalan dekat Sabah kata macam bulan. Tapi telah dilucut hak 29 bilion hasil daripada perbuatan ni. Dari segi barometer, kita tengok tadi yang barometer tadi tu, Global Corruption Barometer ni. Jadi tapi ini tahun 2020. Di sini kan barometer ni, Global Corruption Barometer ni, dia adalah melihat ataupun hasil dia untuk melihat persepsi masyarakat. Siapa yang lebih rasuah dari segi kelompok-kelompok. So kalau dekat sini kita tengok dia kata ahli parlimen 36%. Okay, polis, penjawat awam 27% adalah eksekutif perniagaan. Kumpulan-kumpulan ini. So nanti mungkin kalau dibuat lagi details, kita jangan heranlah muncul pula kumpulan-kumpulan yang minoriti yang kita kata mereka ni tak akan terlibat dengan jenayah rasuah. Tapi sebenarnya ada. Jadi kita kena mengekanglah perbuatan ini sebelum ianya terjadi, dengan sentiasa mengingatkan para pelajar kita ni yang bakal masuk dalam industri itu nanti. Ini adalah statement lah, tadi saya dah ulas sedikit mengenai di dalam perkhidmatan awam. Data ini boleh diperolehi tuan-tuan dan puan-puan menerusi portal SPRM. Dekat situ dia ada satu button statistik. Klik dekat statistik tu, dia akan keluar data mengikut tahun dan juga bulan. Ini cumanya data ni kita tidak update lah dia sehingga kepada 2017, masih lagi menerusi kehilangan kita akibat perbuatan rasuah lah 1.8 trilion. Kalaulah duit-duit ini tidak hilang dan dah berlegar masuk di dalam akaun perbendaharaan kerajaan, kita juga akan menikmati makmuran daripada perkara ini. Tapi itulah tangan-tangan yang gaib ini, tangan-tangan yang gatal ini merampas hasil negara kita. Okey, dari ini pula dari segi CPI lah. Untuk tahun lepas tak keluar lagi, biasanya dia akan keluar pada bulan Januari. So kita menunggu 31 ni lah, 31 Januari ni. Mungkinkah akan ada pengumuman oleh pihak TI mengenai keputusan terkini CPI. Just untuk sharing tuan-tuan dan puan-puan, di SPRM ini juga pada masa sekarang ini kami tengah mengusahakan untuk membangunkan satu tools serupa dengan CPI ini, tetapi Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perangkaan untuk kita membina satu tools untuk mengkaji kedudukan ataupun situasi rasuah di Malaysia ini. So kita doakan agar projek ini berjalan lancar. So kita akan lebih tepatlah dalam memberi gambaran
situasi terkini ataupun situasi berkaitan dengan rasuah di Malaysia. Okey, ini dari segi kedudukan boleh tengok di situ, dan pembacaan tu boleh dibuat di dalam portal. Okey, dan berkaitan dengan CPI ini juga, dari kita punya Perdana Menteri dia telah mensasarkan agar CPI Malaysia ni akan diperbaiki lagi sehingga ke kedudukan 30 teratas pada tahun 2025 nanti. Okey, itu adalah jangkaan lah ataupun kita punya way forward kedudukan CPI kita nanti. Ya, betul. Ada siapa boleh terkecuali. Pelajar juga mana ada kes. Okey, kes. Dia pelajar sebab dia offer lah. Dia memandu, dia menunggang motosikal, tidak ada lesen, ditahan dan dikenakan ni lah, dikenakan saman, tapi dia nak runding dan dia memberi rasuah. So dia ditangkaplah di situ oleh pegawai terlibat, serahkan kepada SPRM dan memang ada dalam rekod. Okay, so daripada situ ramai je orang awam, NGO, swasta, publik, politik, semua ada. Tak ada siapa yang terlibat. Cumanya di dalam keadaan sekarang ni kita kena berhati-hatilah. Macam tuan-tuan dan puan-puan juga ada je kumpulan-kumpulan. Saya tidak merendahkan, tetapi saya bercakap mengenai fakta. Ada je pensyarah yang disiasat dalam kes-kes rasuah ni. Boleh tengok kat dalam kita punya portal. Puan, saya nak tanya, duit hasil rasuah tu akan pergi ke mana selepas dirampas? Okey, apabila telah disahkan bahawa duit yang ada itu adalah duit hasil daripada kegiatan rasuah, maka kita boleh pertama tadi semasa proses siasatan kita boleh bekukan duit-duit tadi, sementara kita membuat pengesahan bahawa hasil itu adalah hasil daripada perbuatan rasuah. Apabila kita telah ada bukti mengatakan bahawa hasil duit ini adalah hasil rasuah, maka kita akan pergi kepada prosedur seterusnya, iaitu lucut hak. Okey, apabila telah dilucut hakkan duit ini akan pergi semula kepada akaun perbendaharaan negara, akaun amanah. Dia akan masuk ke situ, kembali kepada negara lah. Contoh macam duit harta-harta yang dilucut hakkan daripada 1MDB kan, kita ada dalam 64 juta, yang ini hasil kerjasama antara DOJ dengan FBI dan Kerajaan Malaysia. So hasil daripada lucut hak ni patah balik ke Malaysia 65 juta. Dan lebih daripada itu akan masuk lagi. Okey tuan-tuan dan puan-puan, mengapa individu boleh terjebak dengan rasuah dan salah guna kuasa? So bila soalan ini ditanya, biasanya jawapan yang akan diterima adalah dia kata ada duit, itulah dia kena cari duit lagi banyak. Tapi ada je yang terlibat itu mereka yang pangkat-pangkat besar kan. Mungkin lebih kepada dalaman lah kan, sebab dah nampak duit tu banyak, menimbun lagi, tambah lagi sehingga ke tahap duit dekat bawah ni tak pernah dibuka tu dimakan anai-anai. Bukan cerita main-main ini yang real ni. Duit bawah tu kan, sebab dapat duit je masuk duit yang lama tu kat bawah. Jadi kalau dia nak ambil pun dia ambil kat atas, dia tak ambil kat bawah tu. Dah berapa tahun dekat bawah. Okey, so pertama tidak ada integriti. Kalau ada integriti, kalau ada pagar jiwa ini, mana salah mana betul, dia tahu. Berprinsip, sifat suka diraih. Kalau orang Sabah cakap minta puji. Sorry saya gunakan perkataan itu. Sifat ingin untung secara mudah. Tak perlu nak banyak-banyak usaha, duduk je dekat sini pun dapat. Okay? Sedangkan kita telah pun dibayar gaji untuk melaksanakan tugas dan amanah ni. Okay? Adanya budaya organisasi yang memberi rasuah. Memberi hadiah. So daripada memberi hadiah, asalnya memberi hadiah, lepas tu boleh pula dia beri kepada individu. Sebab nak memancing. So that's why sekarang ni telah pun ada yang polisi, gift policy tu. Kalau dulu kita panggil no gift policy. Sekarang dia perbaiki, dia tambah baik, gift policy. Maksudnya boleh je menerima apa-apa hadiah, tetapi dalam keadaan yang bersyarat lah. Mungkin dia katakan hadiah yang tidak melebihi mungkin RM100, mengikut organisasi itulah. Mungkin dia kata hadiah yang berbentuk buah-buahan. That's why dia perbaiki no gift policy kepada gift policy. Seterusnya, persepakatan jahat antara pegawai dan kontraktor. Ni yang Miss Ria tadi, dia kata okey, saya nak dapatkan kontrak yang itu kan, nanti bolehlah bagi-bagi buat belanja, pergi ke London, cuti-cuti dengan keluarga. Persepakatan, perbincangan jahat.
Lepas tu taktik kotor, kita tak tahu kenapa kontraktor itu berhubung dengan kita. Okay? Kita ada je kawan-kawan kontraktor. Saya tak menyalahkan mereka. Saya pun ada kawan-kawan je. Tetapi apabila kita berbincang mengenai kerja, kita profesional lah. Kita jangan mengambil kesempatan kepada dia. Kalau kau nak benda ni, kau kena bagi aku ni lah. Mentang-mentang kita yang boleh meluluskan benda tu. Tidak. Kita profesional, kita jagalah. Kalau tak nak, okey, jangan terlibat dalam urusan itu. Minta rakan kita untuk uruskan. Okay, seterusnya taktik kotor bermula dengan karyan atau hadiah yang kecil, ya. Lepas tu berbaik-baik hari ni mengenai hari esok. Ni dia memancing lah kan, memancing. Biasalah, dia nak mencari, dia panggil apa, dia kata, dia nak mencari networking lah, nak mudah. Tetapi dia lah mengikut peraturan. Jangan sampai melebihi batasan. Okay, dan saya tak nafikan ada juga kontraktor-kontraktor yang berprinsip. Okay, berprinsip. Dia kata ada yang berkongsi, saya jabatan yang tu puan, dia ni puan, minta ni puan, saya tak boleh lah. Dia kata, iyalah, saya pun company kecil, nak bagi dia lagi, saya nak bagi apa dengan anak-anak saya. Betul lah, berprinsip. Tapi mudah-mudahan prinsip ini berkekalan lah. Kalau dia ada rezeki yang lebih, dia tetap dengan prinsip pun tadi. Okay, dia diuji dengan rasuah berulang kali. Okay, kau tak nak RM500? Okay, tak apa, minggu depan dia datang lagi. RM1,000, kau tak nak? RM1,000, okey, tak apa, dia datang lagi. RM10,000, okey, kau tak nak? Jangan bagi dekat sini, bagi dekat rumah. Sudah. RM500 kau tak nak, RM1,000 tak nak. Datang RM10,000 pula, dah gelap mata. Hantar pula dekat rumah kan. So dia diuji. So itu adalah cabaran. Dan seterusnya berjaya tolak rasuah tetapi bukan selamanya. Mungkin satu, sekali, dua. Ketiga, dapat RM10,000 tadi, dia kata, okey, jumpa dekat rumah. Begitulah bagaimana dia terjebak. Dan ada kisah, fakta, seorang ni, penguatkuasa, dia baru ditukarkan kepada satu unit. So, budaya dekat unit itu memang mengumpul habuan, memang mengumpul setiap bulan daripada kawasan-kawasan mereka, macam tu lah kan. Jadi bila dia masuk dekat situ, dia dengan prinsip dia dia tak nak terlibat. So apa yang dia buat, dia hari-hari dia dipancing tau oleh kawan-kawan, bukan dipancing oleh orang luar. Kawan-kawan ni jahat lah. Dipancing, dia kata sekali hari, 2 kali, 1 bulan, 3 bulan dia lepas. Tapi last macam tu, macam dia pun dah fed up. Dia kata sebab bila kita tanya kenapa terlibat, dia kata yelah, dia kata semua orang dekat sekitar situ dah menerima benda tu. Dia kata dah mengumpul benda tu. Saya seorang, dia kata, sampai dia kata saya macam dia terima tu sebab dorang ni sebab budaya dia tadi tu, circle dia tadi tu. Tapi itu bukan satu alasan. Itu bukan yang Arif, saya tidak berniat sebab saya ni dah geram dengan kawan-kawan dan saya terima. Tidak ada kelaziman begitu, tidak diterima pakai di mahkamah. Pula dia punya mindset. Jom kita tengok dia punya mindset pula. Mindset ni, perasuan ni, macam mana dia berfikir ni satu malam, macam mana dia tidur berfikir untuk mendapatkan dia punya matlamat ni. Yang pertama, dia punya mindset ialah, okay, dia kata inilah, kalau saya tidak ambil, orang lain akan ambil. Kalau saya tidak ambil, orang lain akan ambil. Jadi dia kata terlepas pula saya, orang lain boleh je makan, saya pula yang kena ikat perut. Dia kata dia buat macam tu kepala dia dalam dia punya minda berfikir. Dia ni nak jadi kaya, tapi tengok contoh yang tidak betul lah. Dia kata pegawai sebelum ni kaya je pasal rasuah ni, dia pun nak juga, tapi cara tu berfikir tu salah. Engkau boleh kaya, tapi cara yang lain lah, cara yang betul. Sampai bila nak kaya dengan cara itu? Kalau kedapatan, dapat maklumat, dilaporkan ke SPRM, dibuka kertas siasatan. Satu, you dah kena. Kedua, you dah merendahkan maruah, rosak nama baik. Okay, ni yang tadi yang takut kena pulau, berlaku. Okay, tak kuat lah kan, mental calar lah istilah dia, mental koyak. Kepimpinan melalui tanda. Dia kata bos pun sama, takkan saya pula. Tak boleh bos tu terlepas je, saya pula tak. Dia ikut bos. Jadi kita pesan kepada kita punya para pelajar ni, bila dia menjadi ketua, confirm dia akan menjadi ketua. Kalaupun tak kepada organisasi, mungkin dia punya company sendiri ataupun di ahli keluarga dia lah. Jadi tauladan ini yang terbaik itulah yang patut ditunjukkan. Okey, sekali terlepas, selamanya terlepas. Ini cara dia berfikir untuk dia merasionalisasikan. Tak akan tertangkap lah, dia kata. Okey, dia selama ni, dia kata. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun kan. 4 tahun, kita tak tahu. Sebab apa istilah, apa peribahasa tu?
jerat tak pernah lupa tupai, salah ke? Lebih kurang macam tu lah. Okey, ni pun satu juga, sindrom kecewa. Nampak lucu, tapi betul. Memang ada. Dia kata dia dah buat kerja tu bersungguh-sungguh, tapi tak diberikan penghargaan. Dah 10 tahun dah kerja, tak diberikan penghargaan. Asal ni dia kena cari. Tapi bila bab FPC, orang lain akan dapat. Tak nampak pun effort dia ni. Jadi, yalah, mungkin itu juga akan menjadi pengaruh kepada dia, mempengaruhi minda dia untuk terlibat. Okay, ini pula yang survival hidup. Kalau susah zaman sekarang, dia kata, kena bersaing. Kalau kita tak pandai bersaing, kita tak akan dapat apa-apa, kita tak akan makan, dia kata. Jadi cara dia nak survive, dia hulur. Okay, ada berlaku benda ni. Katanya itulah yang macam nak, untuk dia terus bersaing, dia kena memberi. Tapi sampai bila dia nak memberi? Sepatutnya kita kena perangi, kita kena stopkan, dia kena laporkan benda ni supaya orang-orang yang minta ke dia ni berhenti sebab telah dilapor. Ini tidak. Selagi orang minta beri. Bila kita nak berhenti? Bila kita nak tamat? Bila kita nak menuai hasil kita sepenuhnya? So kita dah melayan orang-orang yang buat kerja salah ni. So kita pun bersekongkol. Sekurang-kurangnya saya mendapat manfaat daripada situ. Cara berfikir yang salah. So ini saya rasa ini adalah slide yang terakhir untuk topik ini. Merasa memberi akibat yang amat buruk kepada keluarga, individu, komuniti, ekonomi dan juga negara. Yang keluarga tu sudah tentu, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, cuba letakkan sedikit sahaja bayangan kalau kita terlibat pada besok hari dalam media, terpapar muka kita yang dikatakan terlibat dengan jenayah rasuah. Cara hidup kita akan bertukar. Kita akan mengalami kemurungan, kita akan mengalami semua benda-benda yang negatif itu akan ada dekat dalam diri kita. So, kalau dekat luar negara ni sampai kepada bunuh diri sebab mereka malu. Cadangan-cadangan aktiviti. Okey, sebelum tu ni rantaian rasuah. Saya rasa gambar ini sangat memberi makna. Bayangkan hasil yang dibawa balik dan memberi makan kepada keluarga itu adalah hasil rasuah. So dia akan menjadi darah daging selama mana anak ataupun family kita ada di dunia ini. Jadi hati-hati dengan hasil yang kita bawa untuk memberi makan rezeki kepada family. Okey, dalam modul ini kita ada cadangan juga ni, cadangan apakah aktiviti-aktiviti yang dibuat. Cuma untuk yang slide ini dia tak ada kot. Nanti saya share dengan Puan Farah. So dekat dalam slide yang modul dia ada teka silang kata untuk kita menghidupkan suasana kelas tu lah. Teka silang kata itu dia berkaitan dengan topik ni lah. Mari saya tengok ada tak apa-apa lagi soalan ni. Jika berbentuk barangan, adakah dia bersoal jawab mengenai lucut hak? Okey, kalau lucut hak sama je. Beg-beg mewah tu kan akan dilucut hak, lepas tu akan dimasukkan lah. Mungkin dia akan lupus lah dulu. Contoh dilupus dengan cara lelong. So hasil lelong itu akan masuk semula dekat dalam akaun kerajaan. Ada tak inisiatif kepada pelapor rasuah berkaitan duit rampasan ini? Okey, dia ada garis panduan ini insentif pemberian kepada mereka yang melakukan rasuah. Ada, you boleh Google, dekat dalam Google sahaja akan keluarlah garis panduan itu. Dan kami sering ditanya, kenapa pula dia kata orang yang kita memberikan duit ataupun ganjaran kepada mereka yang melaporkan, bukankah itu rasuah, dia kata. Jadi kena faham, itu adalah insentif, itu adalah garis panduan yang telah dibentangkan dan telah diluluskan. Okay, maksudnya ada persetujuan bertulis dan juga ada punca kuasanya. Jadi dia adalah jelas. Kalau ada seseorang itu melaporkan, dia akan diberikan ada panduan, ada garis panduan dan juga diwar-warkan dalam pengetahuan umum. Okay, yang salah ni ialah buat sendiri-sendiri, dapat keuntungan sendiri-sendiri, lepas tu peras ugut, itu pula hasil titik peluang orang lain. Itu salah lah. Bagaimana jika seorang individu menjemput pegawai tinggi dengan hiburan tanpa meminta apa-apa tetapi diberikan projek kemudian hari? Adakah dikira rasuah? Okey, yang ini perlu untuk kita buktikan di sini. Sekiranya berlaku situasi ini kan perlu untuk dibuktikan bahawa entertainment itu dibuat untuk mendapatkan projek. Itu kena dibuat siasatan, perlu untuk disahkan dan kena ada bukti dari segi saksi dan dokumentasi yang menyokong.
Okay, kalau dapat dibuktikan bahawa pemberian ataupun entertainment itu adalah untuk melobi projek tadi, dia akan jatuhlah kepada perbuatan rasuah. Okay, suapan berbentuk dalam perkhidmatan, pemberian dia dalam bentuk hiburan. Tapi kena dibuktikan lah. Ini macam kena bersusah payah jugalah pegawai penyiasat ni. Salam sejahtera, adakah pelajar perlu tahu semua akta seksyen yang terlibat dengan jurnalistik? Dia tak perlu nak tahu daripada muka ni sampai ke akhir ni, tak perlu. Yang perlu adalah dia kena faham apa itu rasuah dan juga 4 kesalahan utama. Kenapa dia kena faham 4 kesalahan utama? Supaya dia tak buat, supaya dia tidak terjebak, supaya dia ada pengetahuan, supaya dia boleh memberi pengetahuan juga kepada orang yang lain agar menghindar daripada perbuatan itu. Dia tahu dia tak guna pun seksyen-seksyen tu, tetapi dia tahu kalau berlaku situasi seperti ini, okey, ini perlakuan rasuah ni, dia kata. Ini tak boleh, ini perlu dilaporkan, macam tu. Tapi kalau dia tahu seksyen, contoh seksyen-seksyen yang, contoh macam kesalahan seksyen 16, seksyen 17, 17A ataupun seksyen 18, seksyen 23, dia boleh sebut benda tu, itu sesuatu yang baiklah. So kalau dia menjadi seorang pengurus ataupun ketua dekat mana-mana organisasi, dia boleh share perkara ini kepada dia punya orang-orang bawahan sebagai satu peringatan sosial lah kepada dia. Tapi untuk dia faham ataupun dia hafal satu buku, tak perlu. Dia perlu faham, itu yang pertama. Dia kena tahu, itu yang pertama. Tak perlu nak menghafal akta. Saya harap saya boleh menjawab soalan itu tadi. Kita pergi kepada modul keempat, Agensi Pencegahan Rasuah dan Pemerkasaan Integriti di Malaysia ni. So dalam topik ini, kita akan kongsikan 2 perkara lah. Perkara pertama mengenai SPRM sebagai agensi pencegahan rasuah, dan yang kedua adalah agensi-agensi lain untuk tujuan pemerkasaan integriti di Malaysia. Ini adalah bangunan SPRM lah. Mana-mana yang tidak pernah lagi pergi ke pejabat ini, bolehlah memohon kepada kami untuk membuat lawatan, tetapi ialah lawatan kami tak boleh nak entertain keseluruhannya memandangkan sekarang ini status kita lagi telah menjadi wajib, tapi mana yang dulu tu kita akan layanlah untuk kita bawa melawat dekat sini. Dan bangunan ini pernah mendapat pengiktirafan antarabangsa, agensi pencegahan rasuah di negara ni, di dunia ni, antara yang terbesar lah, kompleks yang ada. Okay. Dan di Malaysia ni kita lah peneraju untuk pencegahan rasuah. Sebab pertama kita kena faham lah, kita kena memberi pemahaman, pengetahuan kepada para pelajar mengenai agensi ini. Sebab agensi inilah satu-satunya yang diberi amanah dan tanggungjawab untuk memerangi rasuah. Ada sahaja agensi lain yang juga menyokong, di mana ada tercatat ataupun dinyatakan peruntukan berkaitan dengan jenayah rasuah dalam peruntukan undang-undang agensi-agensi tersebut. Contohnya macam custom kan, dengan immigration kan, dia ada ataupun di bawah SPA. Tetapi secara keseluruhannya mengenai pengurusan ataupun pencegahan rasuah ini, maka SPRM adalah agensi yang diberi tanggungjawab. Okay, so bagaimana dia wujud di negara kita ini pada tahun kita bermula pada tahun 1959. Tidak bermaksud pada waktu itu sahaja baru bermula. Sebenarnya sebelum Tanah Melayu, semasa kita dijajah oleh British, telah pun ada peruntukan undang-undang untuk pencegahan rasuah ni. Tetapi dari tahun ke setahun proses dan juga tanggungjawab itu semakin jelas, terutamanya pada tahun 1959 selepas kajian yang dibuat oleh seorang Pesuruhjaya Tinggi Pakistan yang dipanggil datang ke Malaysia pada waktu Tanah Melayu, negara kita Tanah Melayu waktu itu, untuk membuat kajian berkaitan dengan jenayah rasuah. So pada waktu itu di negara luar, peruntukan ini telah pun bermula. Peruntukan mengenai undang-undang rasuah ini telah pun bermula. Tetapi kita pada waktu itu berlakulah benda ni. Ada undang-undang tu, tetapi kita nak tambah baik.
Hasil keputusan daripada Syekh Nazir Alam ni, nama Pesujaya Tinggi Polis tu namanya Syekh Nazir Alam. Dia mencadangkan agar dibuat penyusunan ataupun fungsian yang jelas antara agensi untuk melaksanakan tugas-tugas dalam pencegahan ataupun penyiasatan rasuah. So pada tahun 1959 itulah dan terwujud 3 fungsi ini untuk agenda memerangi rasuah. Yang pertama, untuk perkara-perkara yang menjalankan aktiviti ataupun program kesedaran anti rasuah diletakkan di bawah unit pencegahan rasuah di JPM. Maksudnya dulu SPRM ataupun fungsi SPRM sekarang ini untuk pencegahan, buat pendidikan, memberi pengetahuan kepada orang awam, diletakkan di bawah JPM. So sementara untuk melakukan siasatan jenayah ataupun kes-kes rasuah yang dilaporkan, maka fungsi ataupun peranan ini diletakkan di bawah jabatan unit khas, di bawah unit khas di bawah PDRM. Okay, so ada 2 dah kan. Satu tadi untuk membuat pencegahan, ini pula untuk membuat penyiasatan. So perkara yang ketiga adalah untuk membuat pendakwaan. So yang perkara yang kekal sehingga sekarang diletakkan di bawah bahagian pendakwaan, Jabatan Peguam Negara lah, bahagian pendakwaan. Okey, itu pada tahun 1959. So bergerak daripada situ pada tahun 1967 akhirnya terwujudlah satu entiti, satu organisasi khusus untuk menangani rasuah di negara ini. Secara spesifiknya pada tarikh 1 Oktober 1967 dan wujudlah Badan Pencegah Rasuah ataupun BPR di negara ini. Okey, so pada waktu itu fungsi untuk yang pencegahan dan juga membuat penyiasatan tadi diletakkan di bawah BPR, manakala kekal untuk membuat pendakwaan itu di Jabatan Peguam Negara. Bergerak pada tahun 1973, pada saat tersebut terdapat keperluan untuk menambah baik peruntukan undang-undang sedia ada di bawah BPR untuk dijadikan sebagai Biro Siasatan Negara dengan menggunakan pakai peruntukan Undang-Undang Akta Biro Siasatan Negara 1973. Hasratnya adalah untuk biro ini boleh mengambil tindakan ataupun membuat penyiasatan termasuk kepada isu-isu berkaitan dengan ketirisan hasil kerajaan lah pada waktu itu. Sebab semasa BPR perkara itu tidak tercakupi, tidak di cover, lebih kurang macam tu lah kan. So dijadikan Biro Siasatan Negara dengan membuat penambahbaikan di bawah Akta Biro Siasatan Negara supaya perkara-perkara berkaitan dengan ketirisan tadi boleh disiasat lah. Maksudnya dibesarkan lagi fungsi dan juga peranan itu di bawah biro. Itu pada tahun 1993. So bergerak pada tahun 1982. Mereka-mereka yang telah menjalankan berpengalaman semasa BPR dan semasa melaksanakan menguatkuasakan undang-undang di bawah Biro Siasatan Negara BSN. So pada tahun 1982 pula dicadangkan agar BSN itu dijadikan semula sebagai BPR agar fungsi dan peranan agensi ataupun organisasi BPR itu lebih difahami dan jelas, lebih spesifik. Dari segi badan, dari segi nama sahaja pun dah tahu dah bahawa fungsi dia adalah untuk agenda memerangi rasuah. So akhirnya pada tahun 1982 BSN telah pun tukar nama menjadi Badan Pencegah Rasuah semula, mengambil nama yang asal untuk memberikan imej yang lebih jelas mengenai peranan untuk memerangi rasuah. Okey, so pada tahun 1997 masih mengekalkan nama yang sama, cuma yang diubah di sini adalah dari segi akta yang diguna pakai. Kalau sebelum ini mengguna pakai Akta Badan Pencegah Rasuah 1982, so pada tahun 1997 itu cuma ditukar akta ataupun undang-undang yang diguna pakai untuk pelaksanaan untuk menguatkuasakan undang-undang, iaitu Akta Pencegahan Rasuah 1997. Dan pada tahun 2009 BPR tadi ditransformasikan menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Lebih spesifik tarikh transformasi itu pada 1 Januari 2009. Okey, so inilah organisasi ataupun agensi SPRM yang wujud sekarang. Itu dari segi sejarah lah.
Sekarang ni dah wujud dah SPRM kan tadi. So sekarang kita tengok di seluruh Malaysia ni kita ada secara keseluruhannya di 16 SPRM negeri. Negeri ni termasuklah 3 wilayah persekutuan. Persekutuan Kuala Lumpur, Persekutuan Labuan dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Walaupun di Putrajaya ni kita ada ibu pejabat, tetapi kita ada satu lagi iaitu SPRM Putrajaya di bangunan yang sama. Selain daripada SPRM negeri, kita ada 21 cawangan, di mana cawangan yang terbaru yang dilancarkan adalah di SPRM cawangan Kuala Selangor di Selangor. Kami ini akan ada lagi cawangan baru yang akan dibuka lah, so kita nantikan. Tujuannya adalah untuk tindakan dan juga usaha kita ini lebih cepat kan. Kita dapat report dan kita boleh cover, kita boleh turun dan mengambil tindakan dengan lebih pantas. Apa pula yang terkini? Apa yang ada? Apa yang perlu kita tahu di dalam SPRM yang membezakan dia dengan BPR dulu? Okey, di dalam organisasi dulu semasa BPR sebelum tahun 2009 itu tidak ada satu mekanisme ataupun tidak ada satu panel bebas yang memantau SPRM. Tidak ada, tidak wujud. Apabila ditransformasikan, so idea ini dimasukkan sekali untuk tujuan agar SPRM ini dilihat image yang lebih telus dan juga profesional lah. So that's why diwujudkan 5 badan pemantau khas SPRM ini untuk memantau SPRM. So 5 badan ini adalah Jawatan Kuasa Khas Mengenai Rasuah JKMR, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR, dan satu lagi adalah Jawatan Kuasa Aduan. So 3 jawatan kuasa ini adalah lahir dari kehendak Akta. Okay, di dalam section 13, 14, 15, so di bawah Akta. Akta ini memperuntukkan untuk ditubuhkan 3 badan pemantau tadi. So 2 lagi yang ditambah adalah panel perundingan pencegahan rasuah dan juga panel penilaian operasi. So 2 panel ini wujud atas arahan pentadbiran SPRM sendiri. So untuk makluman sahaja, 3 panel awal yang saya nyatakan tadi adalah dibuat rujukan ataupun benchmarkingnya adalah daripada ICAC Hong Kong. Agensi pencegahan rasuah di Hong Kong. So di Hong Kong wujud perkara ni 3, tetapi kita di Malaysia kita tambah jadi 5. Kenapa? Sebab kita benar-benar nak memberikan rasa keyakinan itu dirasai oleh masyarakat. Sebab sekarang ini ruang untuk masyarakat yang memantau SPRM. Semasa BPR perkara ini tidak wujud. Jadi sekarang kita tengok satu persatu lah. Yang pertama adalah Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah. Saya katakan tadi dia wujud di atas arahan ataupun atas peruntukan undang-undang Seksyen 13 SPRM. So apa peranan dia adalah untuk menasihati SPRM ini dari segi dasar dan juga strategi. Okay? Dan mereka ini juga akan meneliti dan memperakukan cadangan SPRM untuk meningkatkan keberkesanannya. Pada ahli-ahli dia ni akan dilantik setiap 2 tahun lah. Maksudnya tempoh pelantikan ahli-ahli ini adalah 2 tahun. Dan mereka tidak boleh melebihi tempoh 3 penggal. Maksudnya 3 penggal 3 kali dilantik lah kan. So maksimum tu 4 tahun lah 2 penggal. Okey, mereka ini tidak diberi gaji, cuma diberikan allowance sahaja. So apa-apa berkaitan dengan dasar ataupun strategi SPRM akan dibentangkan kepada lembaga itu tadi, dan lembaga ini nanti akan memberi pandangan lah. Okay, so siapa mereka yang duduk dekat dalam semua penasihat ini? Adakah mereka adalah pegawai-pegawai awam juga? Mereka adalah bekas pegawai awam ataupun swasta sektor korporat, bekas peguam, bekas ketua hakim, kita himpunkan dekat situ. Dan juga ada dalam kalangan ahli-ahli NGO yang lantang bersuara, kita himpunkan, kita masukkan, kita lantik mereka ini menjadi duduk di dalam panel, duduk sebagai panel untuk memberi nasihat kepada SPRM. So fungsi-fungsi itu mengikut panel-panel lah. Kalau macam lembaga tadi, dia lebih kepada menasihati SPRM ini dari segi dasar dan strategi. Maksudnya secara keseluruhan yang besar kepada SPRM pertama. Yang kedua, jawatan kuasa kedua adalah jawatan kuasa khas mengenai rasuah. Sama, cuma ini di bawah Seksyen 14. Ahli-ahli ini adalah daripada ahli-ahli Dewan Negara, ahli Parlimen dan juga Dewan Rakyat.
daripada kedua-dua belah parti, blok pembangkang dan juga blok kerajaan. Dah kenapa pula SPRM nak melibatkan parti politik di dalam badan pemantau? Kita kena lihat dia seperti spirit dia adalah yang memilih ahli politik, yang memilih ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat ini, mereka ni adalah pilihan rakyat. Jadi mereka dilantik untuk menjadi panel ini sebagai satu simbolik rakyat lah yang memerhatikan SPRM. So fungsi mereka adalah untuk menasihati Perdana Menteri berhubung masalah rasuah. Sekarang ni ada isu-isu berkaitan dengan rasuah, so mereka inilah yang akan membantu menjawab ataupun menjelaskannya di Parlimen. Untuk ialah Ketua Pesuruhjaya bukan ahli politik, dia tak boleh menjawab dekat Parlimen tu. Jadi kita ada panel ini yang akan memberi penjelasan lah kalau diminta oleh Parlimen. Tapi biasanya yang menjawab soalan, kalau soalan-soalan daripada individu ataupun ahli politik di Parlimen, yang akan menjawab adalah Menteri Undang-Undang lah. Siapa Menteri Undang-Undang pada waktu itu, maka dia akan menjawab. So yang kedua adalah memeriksa dan mendapatkan penjelasan SPRM berhubung aktiviti yang dijalankan. So semua laporan-laporan tahunan kita akan table dan berikan kepada Jawatankuasa mengenai rasuahnya. Yang ketiga yang saya cakap tadi, atas kehendak perundangan di bawah Seksyen 15 adalah Jawatankuasa aduan, tidak lebih daripada 5 orang ahli, sama je dari segi terma pelantikan dia, tidak lebih daripada 2 penggal. Mereka ini juga tidak dibayar gaji, cuma dibayar apa dipanggil honorarium lah. Kalau ada bersidang, kalau ada mesyuarat, maka dibayar honorarium. Dan ada kalanya saya pernah menguruskan mereka ni, dan ada yang tak menerima pun honorarium tu, sebab dia cuma nak membantu SPRM. Allahu Akbar. Saya menguruskan macam lah, dia kan bukan bekerja lagi kan, cuma mungkin dia menerima pension. So sekurang-kurangnya kalau kita beri honorarium, mungkin adalah lagi pertambahannya, tetapi dia tidak memandang itu tuan-tuan dan puan-puan, tetapi dia nak pandang usaha ataupun sumbangan kepada SPRM. So itu yang saya lalui lah semasa saya handle salah satu daripada 5 panel ni. So ini peranannya. Ini peranannya memantau SPRM dalam pengendalian aduan mengenai salah laku kepada pegawai-pegawai. Tetapi aduan itu bukan bersifat jenayah lah. Jenayah contoh macam membunuh dan mendatangkan kecederaan kan. Tapi lebih kepada salah laku semasa menjalankan tugas. So ingat tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya dipanggil oleh pegawai SPRM, mana-mana pegawai SPRM, so dalam tempoh kawalan pegawai SPRM itu berlaku pertengkaran ataupun berlaku penahanan secara tidak sah, so bolehlah dilaporkan pegawai itu secara individu kepada Jawatankuasa aduan. So pegawai ini akan dipanggil oleh Jawatankuasa aduan untuk menjawab sendiri kenapa kamu berkelakuan tidak mengikut prosedur. Alright, itu yang ketiga. Yang keempat, ini panel perundingan dan pencegahan rasuah. So ini yang saya cakap tadi, saya pernah mengawal, saya pernah membantu menguruskan panel-panel ini, bermesyuarat lah. So peranan dia adalah untuk menasihati SPRM dalam aktiviti pemerkasaan dan perundingan berhubung amalan sistem dan tata cara kerja di agensi awam dan swasta. Selain itu juga pelaksanaan aktiviti pendidikan masyarakat. Dia lebih kepada perundingan ataupun pencegahan rasuah. So mana-mana aktiviti yang difikirkan perlu dilaksanakan dan memberi impak kepada negara dalam menyebarluaskan mesej anti rasuah, maka kalau sekiranya itu adalah keperluan perlu dilakukan, so panel akan memberi nasihat kepada SPRM untuk dilakukan. Kalau katanya panel perlu dilakukan perkara-perkara yang lebih membincangkan isu, contoh kan, fokus kepada pelajar, contoh atas nasihat daripada PPR, maka kita akan menerimalah nasihat untuk tujuan itu sekiranya itu kita lihat boleh memberikan impak yang besar kepada negara. Dan yang terakhir adalah panel penilaian operasi. So panel penilaian operasi ni, kalau tadi PPPR dia melihat kepada pencegahan, so untuk PPPO ini dia lebih kepada sat operasi. So peranan dia adalah untuk memantau, memeriksa kesiasatan dan keputusan yang dibuat oleh Timbalan Pendakwa Rakyat. So mungkin akan ada yang bertanya, takkanlah PPO ini boleh baca KS? Tak, dia bukan yang mendapat SK fizikal, dia tidak mendapat SK bukan kesiasatan fizikal, tetapi secara dilaporkan sahajalah. Kita tak boleh nak bagi dia tengok kertas siasatan ni. Ini kan status dia rahsia, palang kan.
So kita cuma boleh memberikan kes ini hasil daripada TPR tidak dicas. Kenapa tidak cas? Ini sebab dia. So berdasarkan pengalaman mereka yang mungkin pernah menjadi ketua hakim negara, mungkin ada yang pernah menjadi peguam cara, pernah menjadi TPR dekat situ. So mereka ni akan memberikan advice. Sepatutnya untuk kes ini perlu dibuat ini. Perlu didapatkan kolaborasi antara saksi ini dengan saksi ini untuk mengatakan sedemikian. Mungkin dia akan memberi nasihat seperti itu. Sebab mereka kan ada pengalaman dari segi bagaimana nak mengendalikan kes-kes itu. So kita memerlukan pengalaman mereka ini to advise kita untuk menambah baik lagi operasi. Okey, seterusnya ini untuk memahami fungsi SPRM pula. Yang pertama dah tentulah menerima aduan kes rasuah dan salah guna kedudukan. Maksudnya menerima aduan berkaitan dengan kes rasuah. Apa-apa kes rasuah, adukanlah kepada SPRM. Ada juga yang membuat aduan ni kepada polis boleh mengambil tindakan, tapi kebanyakannya kalau berkaitan dengan rasuah, polis juga akan berikan kepada SPRM. Okay, so itu yang pertama. Fungsi yang kedua adalah menjalankan siasatan. Dan inilah agensi yang menjalankan siasatan untuk kes-kes rasuah. Okay, perlu difaham, menjalankan siasatan ini adalah untuk mengumpulkan bukti, untuk menentukan siapakah saksi, mendapat kolaborasi, mendapatkan dokumen-dokumen untuk menyokong aduan tadi tu. So sekiranya kita telah kumpulkan bukti-bukti ini, dan sebagai pegawai penyiasat saya akan membuat syur terhadap kertas siasatan yang telah saya buka ini kepada TPR. So TPR yang akan menentukan sama ada kes ataupun kertas siasatan yang telah saya siapkan ini telah lengkap dan boleh dipertuduhkan di mahkamah. Saya sebagai pegawai penyiasat telah pun selesai apabila saya telah membuat syur dan menyerahkan siasatan kertas siasatan tadi. Okay, yang kedua. Yang ketiga, menyediakan khidmat perundingan dan nasihat untuk menambah baik sistem, prosedur dan tata cara yang lama ataupun sekarang ni disebut sebagai tata kelola lah. Jadi salah satu fungsinya kita ada kalau dulu dia panggil sebagai bahagian perundingan, bahagian pemeriksaan dan perundingan, tapi sekarang telah ditukar nama lah bahagian penyiasatan tata kelola. Okay. So bahagian ini dia akan pergi kepada mana-mana agensi, sama ada dijemput oleh agensi tersebut ataupun atas keperluan daripada kertas siasatan yang ada ataupun atas daripada laporan, pergi kepada agensi. Kita akan sehemat tata cara ataupun tata kelola tugasan sesuatu kerja sekiranya ada lompong, sekiranya ada peluang. So kita akan advise agensi ini untuk tutup. Dan yang terakhir adalah mendidik dan mendapatkan sokongan masyarakat dalam memerangi rasuah. Ini yang kita jalankan. Tuan-tuan dan puan-puan dalam kelas kiat ini, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya telah pun menjadi duta-duta kecil SPRM di kampus masing-masing dengan menjalankan tugas dan tanggungjawab yang murni ini untuk kita mendidik masyarakat agar mereka membenci rasuah. So, tahniah tuan-tuan dan puan-puan yang terpilih. Selain daripada menjalankan tugas, tuan-tuan juga telah melaksanakan tanggungjawab sosial kepada negara ini dengan menyebarluaskan mesej anti rasuah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya adalah dari segi perlu untuk dipahami dari segi pengasingan kuasa. Akan ada soalan, dia akan tanya, mengapa SPRM tidak tuduh kes, contoh kes Pulau Pinang lah, contoh di kes di Pulau Pinang ni, kenapa tak tuduh? Perlu dipahami bahawa fungsi SPRM cuma menerima maklumat, membuat pengesahan dan menjalankan penyiasatan. Fungsi dua tadi menjalankan penyiasatan. So setelah dalam tempoh siasatan kita kumpulkan bukti, saksi, dokumen, semua benda-benda yang berkolaboratif dengan perkara-perkara saksi ataupun orang yang tertuduh untuk menjawab aduan tadi. Bila telah lengkap, perkara ini akan diserahkan kepada Jabatan Peguam. Okey, Jabatan Peguam. Bila telah diserahkan, SPRM sebenarnya telah selesai menjalankan fungsi di situ. Sebab tugasan untuk menentukan sama ada kertas siasatan ini boleh dipertuduhkan di mahkamah adalah di bawah Jabatan Peguam Negara. Ini perkara yang perlu dibuktikan. Kita tidak bertindan kuasa di situ. Kita tidak bertindan peranan di situ. Dan yang menentukan kes ataupun seorang itu bersalah ataupun dia hanya mahkamah, bukan Jabatan Peguam. Dan SPRM bukan yang pergi membuat pertuduhan, tidak. Kita cuma menjaga siasatan. Perkara ini yang perlu
fahami, ini perkara yang telah termaktub di dalam perundangan, di dalam Perlembagaan Malaysia, perkara 145 perlu untuk dipahami. Jadi selepas ini tidak akan ada lagi lah yang bertanya kenapa tak tuduh. Bukan kita yang tuduh. Mana-mana agensi penguatkuasaan sama. Sebab perkara itu adalah di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Saya dah jawab dah mengapa tidak ada kuasa mendakwah perkara 145 yang ini. Di bawah Perlembagaan Persekutuan. Kalau Perlembagaan Persekutuan ini bertukar dan dikata disemak semula dan ditambah baik, dia kata SPRM boleh membuat pertuduhan dan termasuk di dalam perlembagaan. So pada waktu itu dan barulah berlaku perubahan. Tetapi sehingga ke sekarang ini kita masih menghormati prinsip pengasingan kuasa ini dan mengekalkan peranan Jabatan Peguam untuk membuat pendakwaan, dan agensi penyiasatan SPRM masih menjalankan penyiasatan. Apa dia strategi SPRM dalam memerangi rasuah di negara ini? Ada 3 strategi. Yang pertama, 3 strategi dia adalah penguatkuasaan, pencegahan, pendidikan. Strategi pertama adalah dari segi penguatkuasaan. So ini yang maksudnya bila berlaku kesalahan tu, kita telah mendapat report daripada orang awam masuk mengatakan berlakunya kesalahan rasuah bila disiasat berlaku. So kita perlu untuk menjalankan siasatan ni. Kita perlu untuk membuat penyiasatan untuk kita tangkap, untuk mengambil tindakan mereka-mereka yang terlibat. Terutamanya kalau kes-kes yang berprofil tinggi, pertama. Kedua adalah berkepentingan awam. Itu memang netizen memang sangat nak tahu. Dan kadang-kadang ada yang dah sampai ke tahap dia dah menjadi hakim. Sebab dia dah jatuhkan hukuman sebelum siasatan itu berjalan. Bagi ruang untuk dijalankan penyiasatan ini. Biarkan strategi ini berjalan untuk kita menentukan. Sebab mereka yang dituduh di mahkamah belum tentu dia salah. That's why sebagai agensi yang penguatkuasa, dia kena struggle, dia kena berusaha, dia kena bekerja keras untuk mendapatkan bukti. Kalau betul memang dia tidak bersalah, akan ditentukan di mahkamah. Sebab hakim tidak akan berpihak kepada mana-mana pihak. Dia yang menegakkan keadilan. Strategi di bawah strategi penguatkuasaan. So itu yang akan kita buat ops kan. Kenapa kita buat ops? Sebab kita nak membanteras operasi-operasi bersama. Kita nak membanteras. Dulu kalau ingat 2 tahun lepas semasa COVID, pernah ada satu negeri di sebelah utara situ, bila kita buat operasi, satu cawangan agensi penguatkuasaan itu hampir tutup sebab ramai anggota dah kena bawa dengan SPRM atas satu sindiket. Mereka dalam satu cawangan itu bersindiket. Jadi bila kena bawa, dah tak ada nak tinggal lah ni pegawai anggota-anggota dekat cawangan tu. Kena panggil anggota daripada ibu pejabat dia untuk cover dekat situ. Daripada operasi, daripada kita punya strategi ni lah penguatkuasaan. Kita dapat info, kita pergi turun. Tidak ada info, kita kena buktikan kan. So ini adalah statistik lah sampai tahun 2022 daripada 2018 maklumat yang kita terima. Memang setiap tahun itu banyak, tapi belum tentu maklumat ini adalah maklumat yang berkualiti. Mungkin ada yang hantar maklumat sipolan di agensi itu makan suap. Itu jadi hantar. Kat mana? Agensi mana? Kan kalau dikata agensi yang lebih spesifik, tapi apa yang dia buat? Kan? Lepas tu pula ada pula dalam banyak-banyak longkang di kawasan rumah saya tersumbat. Di taman saya tersumbat. Kali hujan banjir, dia kata mana PBT, semua tidur makan suap. Tuduhan persepsi. Agensi mana? Lepas tu mana kenapa pula yang pasal longkang tersumbat nak hantar dekat SPRM? Semua SPRM nak kena buat. Berlaku. So bila berlaku benda tu, kita akan channelkan laporan ini tadi pergi kepada agensi yang berkaitan untuk diambil tindakan. Siasatan dan tangkapan-tangkapan dan pertuduhan, itu adalah statistiknya tadi. So ini adalah contoh strategi penguatkuasaan kita bila mana dapat membongkar kes SRC di bawah 1MDB ni. SPRM lebih kepada kes SRC international lah. Di situ. So ini adalah contoh dia lah kan, untuk operasi saya panggil tadi, strategi penguatkuasaan. Pada masa ni tadi saya dah kongsikan, tuan-tuan dan puan-puan, itu bukan duit palsu. Itu duit sebenar. Ada tak begini di rumah ataupun di dalam bilik kebal tuan-tuan dan puan-puan? Saya tak ada. Kita tengoklah waktu tu.
kan. Tapi kita tak keluarkan semua pada waktu gambar ini dibuat sebab kita pun risaulah yang datang tu adalah wartawan. Kita tak tahu, kita tak kenal wartawan. Kalau ikutkan lagi banyak lagi duit-duit cash tu. Okay. Ada geran, ada barang kemas, beg-beg, banyak lah. Inilah hasil dia. Ni duit ni kalau belanja, disambungkan pipe air dekat kawasan pedalaman, dah dapat air lah orang-orang dekat situ. Yang saya geram tu kan, tuan-tuan dan puan, salah satu kes di bawah skandal air ni, bila tim pergi kepada di bawah di salah satu daerah pedalaman Sabah, korekkan pipe tu yang telah ditanam kan, pipe kan dia nak mengalirkan air tu, jadi kan adalah pipe yang ditanam. Jadi kita pun nak menentukan betul atau tidak benda ni. Kita pun ada, okey betul ada pipe ni, ada pipe yang ditanam dekat situ untuk mengalirkan air. Okey, bila kita korek, tuan-tuan dan perempuan, ujung ataupun pangkal pipe itu tidak bersambung pun dekat mana-mana sumber air. Habis tu sampai bila dia nak akan dapat air? Sampai macam tu sekali kan mereka just untuk mendapatkan duit. Tu saya cakap, saya sangat terkesan. Betul lah, boleh feel macam atas bulan. Kan, tuan-tuan dan perempuan yang mungkin bertugas di Semenanjung ni, bila tengok dekat TV ataupun dekat media-media sosial, yang jalan raya yang ditunjukkan tu kan, cuma mungkin melihat, ya Allah, kesiannya. Yang kami ni lalu dekat situ, macam mana nak rasa? Kan, kalau yang dekat sini ni, macam jalan yang berlubang sikit, teruknya jalan ni. Kau pergi Sabah? Tak tahu rasa bersyukur. Pergi Sabah baru kau tahu, macam ni kau. So itu, saya sebenarnya sangat terkesan. So pada waktu tu, bila saya dapat dia peluang bercakap dengan salah satu saksi yang sekongkol tu, saya bagi kata-kata saya ke dia. Saya tak adalah meluahkan betul-betul, tapi saya memang nak bagi dia, kalau tidak pasal kamu ni yang tamak-tamak ni, dah lama dan negeri kita ni makmur macam negeri orang lain. Ini pula dibawa di dalam sektor bola sepak pun berlaku juga. Maksudnya mana lagi sektor yang selamat? Semua ada cabaran masing-masing. Okay, semua ada cabaran masing-masing. So strategi yang kedua adalah strategi pencegahan. So di bawah pencegahan ini apa yang kita buat adalah untuk satu, tadi dari segi fungsi perundingan tadi tu, dia mengesar risiko rasuah dalam amalan, sistem, prosedur dan tata kelola, dan juga memberi khidmat nasihat. Yang kedua adalah untuk memberi pendidikan kepada masyarakat. So ini antara apa yang telah dibuat oleh SPRN, di mana pernah terlibat di dalam memberi khidmat nasihat pengurusan skim penstabilan harga minyak masak oleh Kementerian HEP. Okey, so apa yang berlaku pada waktu tu, harga minyak masak ini seolah-olah tidak pada harga yang sepatutnya lah. Harga minyak masak, terutama yang plastik ni kan, kalau yang dekat luar bandar tu, mereka sangat-sangat, inilah yang mereka harapkan sebab dari segi punca kuasa duit yang dia ada, dia untuk itu, sebab duit-duit yang lain yang ada dia belanjakan oleh untuk perkara asas yang lain. Tapi apa yang berlaku, para peniaga ni dia boleh sembunyikan benda ni dia jualnya yang minyak yang mahal tu. Jadi orang-orang yang macam yang B40 lah kan, kita panggil B40 tu, dia struggle untuk kehidupan ini. Harga minyak jadi naik, macam mana dia nak meneruskan sebabkan benda ni adalah keperluan, antara keperluan asas. Ada pula yang mulut-mulut yang tak payahlah masak pakai minyak, pot rebus, kau je nak makan sedap. Ini antara yang telah dibuat lah, memberi advice, memberi khidmat nasihat untuk menstabilkan harga minyak tu. Selain daripada itu juga, kalau dulu ingat lagi, Cameron Highland tu pernah dilabelkan satu tempat pelancongan yang sangat cantik dan juga sejuk. Tapi apabila aktiviti penerokaan semakin tidak terkawal, menjadikan suhu dekat situ pun naik dan muka bumi berubah. Orang-orang asal dekat situ terkesan, dia kata kena minum air teh daripada air sungai. Sebab kesan daripada pembalakan yang berlaku dekat hulu. Jadi dia telah memberi kesan. Jadi kita juga memberi khidmat nasihat dekat situ macam mana tata kelola agar bentuk muka bumi tidak berlaku perubahan, tidak menjejaskan ekosistem dekat situ. So perbincangan bersama agensi-agensi berkaitan pun dibuat untuk mencapai keputusan dan juga penambahbaikan lah. Ini pula berkaitan dengan Kementerian Pertahanan.
Itu campur tangan individu berpengaruh dalam urusan perolehan di Kementerian Pertahanan Malaysia. Katanya individu ini bebas je keluar masuk dekat situ untuk berjumpa dengan seseorang lah kan. So dan dia juga boleh mempengaruhi. So apabila kita menerima maklumat ini, pasukan kita pun pergi masuk dan kita tutup ruang yang ada untuk dia masuk campur. Maksudnya kita tutup lah dekat mana ruang yang ada tu kita tutup. Dekat mana yang dia boleh supaya pemberian urusan perolehan itu lebih telus, ditambah baik. So itu antara yang kita buat di bawah strategi pencegahan. Yang ini pula ini juga adalah hasil di bawah strategi pencegahan ini, di mana kita memberi khidmat nasihat kepada LKIM berhubung dengan bantuan khas perumahan nelayan. Pada waktu dia panggil apa? PBT, bukan. Program, alamak tak ingatlah nama program bantuan rumah termiskin. Lebih kurang macam tu lah kan. Saya ingat dulu peruntukan dia adalah 10,000. Tapi selepas itu ditambah peruntukan itu menjadi 50,000. Sekarang ni isu dia adalah pertama, apabila penama yang layak ini menerima sepatutnya 50,000 kan. Kita boleh dapat yang dia buat daripada zinc itu 50,000. Sampai macam tu orang ini dah macam mana nak cakap, dah lah susah, orang ni susah miskin, nak jadi kenal lagi macam tu kan. Lepas tu yang pertama. Yang kedua, penerima yang dah meninggal masih lagi di approve menerima bantuan. Kau dah tahu dia meninggal, tapi kau tetap approve dia untuk dapatkan bantuan. Siapa yang sahkan tu? Kat dalam kubur. Berlaku. Okay, jadi kita advisekan untuk dibuat penambahbaikan. Okay, strategi yang terakhir adalah strategi pendidikan, di mana di bawah strategi pendidikan ini kita banyak turun ke padang untuk mendidik orang ramai untuk menentang rasuah. Okey, ini antara yang telah kita buat di bawah strategi ini. Kita adakan ceramah, kita adakan program-program dan juga pameran yang banyak pada setiap tahun. Ini adalah kiraan dalam setahun lah. Okey, dalam setahun kita turun ke bawah satu Malaysia ni. Okey, kita juga menganjurkan Hari Anti Rasuah. Hari Anti Rasuah ini adalah keputusan daripada pejabat bangsa-bangsa bersatu UN dan telah pun diisytiharkan pada 9 Disember setiap tahun adalah Hari Anti Rasuah Antarabangsa. So kita di Malaysia ni kita akan buat kita akan sambut hari ini. So pada waktu itu kita akan mencari kumpulan sasaran dan kita akan memberikan mesej anti rasuah ini agar kumpulan ini juga turut sama mendapat mesej dan akhirnya bangkit bersama SPRM untuk memerangi rasuah. Dan itu yang akan berlaku pada setiap tahun di kebanyakan negeri. Okay, yang ini pula adalah KIAR yang sekarang ini dalam sistem pendidikan. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana dalam selama tempoh yang tadi kita tunjukkan 1959 sehinggalah sekarang ini, dan barulah pendidikan anti rasuah itu secara rasminya di dalam sistem pendidikan negara kita. Okey, dan selain daripada itu juga kita ada usaha dan telah pun berkolaborasi dengan KPM dalam memasukkan elemen anti rasuah dalam buku teks. So tuan-tuan dan puan-puan mungkin anda cakap, kenapa tak libatkan pendidikan anti rasuah di peringkat sekolah? Okey, bukalah buku teks tu, dah ada elemen. Kita juga ada program dengan mereka ni, iaitu program Wira Anti Rasuah untuk pelajar-pelajar sekolah. So elemen ini ada dalam buku-buku teks ni. Tak ada. Kita nak mendidik tu daripada bawah. Dan tadi di Lokman pun dah share kan, kita bukan sahaja start dekat sekolah rendah, tapi tu dekat keras sekolah pun nak masuk. Tapi kita nak jentikkan nilai-nilai baik. Apa nilai kita nak perkenalkan? Jujur dan jangan ambil hak orang lain. Kios kedai jujur sama je konsep dia dengan yang ada dekat masjid-masjid tu. Tetapi ini dekat sekolah. Kenapa kita nak mendidik anak-anak ni, murid-murid ni, you kena praktiskan jujur. Tak ada siapa yang menjaga kedai ni. Kalau you nak beli, okey, pergi beli dekat situ. Kalau harga tu RM1, masukkanlah duit tu RM1. Kita nak mengajar dia jujur. Okey, selain daripada itu juga di bawah siaran media, kita aktif di media elektronik, kita aktif di media cetak dulu kan, tapi sekarang ni banyak di media sosial dan juga lain-lain platform media seperti di LED, kita ada di billboard, kita ada di papan-papan maklumat di seluruh negara untuk menyebarluaskan mesej anti rasuah. Itu yang kita buat di bawah strategi pendidikan ini.
Mac FM, Radio Mac FM satu-satunya radio streaming yang dikendalikan oleh agensi penguatkuasa yang ada di Malaysia ni. Yang ada hampir sama adalah di bawah JPJ, tetapi JPJ menggunakan platform Facebook. Saya tak pasti sama ada dia masih teruskan, tetapi dia di Facebook. Cuma kita adalah satu-satunya agensi penguatkuasa yang ada stesen radio streaming sendiri, Mac FM. So dengarkan Radio Mac FM. Okay, ini pula adalah aktiviti-aktiviti yang kita fikir perlu dilakukan kepada kumpulan-kumpulan sasaran dan kita mengikuti perkembangan semasa. Kita tak setiap hari ataupun setiap bulan, setiap sesi buat ceramah ataupun buat forum ataupun buat dialog. Kita juga ada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti semasa dan mengikut zaman. Contohnya macam PUBG, kita ada FIFA 21 Challenge, kita pergi kepada locality punya aktiviti macam di Barat, Dondang Sayang, kita buat debat anti rasuah. Debat anti rasuah ni rupanya dia ada komuniti, dia ada pelajar-pelajar, satu kumpulan pelajar dekat Malaysia ni yang memang dia minat sangat berdebat. Jadi SPRM pun mengambil peluang itu untuk anjurkan debat anti rasuah. So pada tahun ini seawal bulan Jun, IPTS nantikan jemputan dari kami. Saya nak jelaskan 4 agensi ni dari segi peranan mereka. Ini pula agensi yang menyokong. Yang pertama adalah Integrity ataupun dipanggil sebagai IIM. Sekarang anda nak dikenali dengan nama Integrity ataupun Institute Integrity Malaysia. Misi dia adalah dia ni banyak jugalah membantu daripada sektor awam, sektor swasta, GLC untuk menyebarluaskan ataupun memberi pendidikan ataupun training berkaitan dengan governance, integrity dan anti rasuah. Juga dijalankan oleh agensi Integrity ni. Ini antara produk-produk yang yang dibuat oleh pihak IIM lah. Contoh macam yang standard ISO 37001, dia boleh memberikan advice dan dia juga boleh membantu mana-mana company ataupun agensi pada badan berkanun untuk mendapatkan standard ini. Yang kedua adalah Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasa ataupun SIAP ataupun EAIC. Yang EAIC ni dia ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan 2009 lah. Okay, so fungsi utama dia adalah menerima aduan salah laku daripada orang ramai berkaitan dengan pegawai-pegawai penguatkuasa ni ataupun agensi penguatkuasa ni semasa mereka menjalankan tugas. So sekiranya kita ada berhadapan dengan isu-isu integriti semasa kita berurusan dengan pegawai, mana-mana pegawai ataupun agensi penguatkuasa, kita boleh melaporkan mereka ini direct kepada Suruhanjaya ini. So ini memang fungsi dia. Dan memang ada yang dilaporkan juga kalau tengok dari segi statistik dia. Cuma sekarang ni kita tengok siapakah di bawah agensi-agensi manakah yang di bawah pemantauan EAIC. Okay. So ini adalah agensi-agensi yang di bawah pemantauan EAIC. So kalau dulu dekat sini pun ditulis salah satunya 21 dia adalah PDRM tau. Tapi pada bulan April tahun lepas PDRM telah pun dikeluarkan kerana PDRM ingin memantapkan JIPS dia tu. Okay. Lepas tu kalau tengok sini mana SPRM tak ada. Kenapa SPRM tak ada? Tadi kan awal-awal tadi saya dah bagi tahu dah. Kita ada 5 panel yang memantau SPRM. Jadi kita juga dikecualikan di bawah EAIC, tapi kita tak pastilah. Mungkin satu hari nanti EAIC akan memohon kepada kerajaan untuk memasukkan juga SPRM ni di bawah EAIC. So itu adalah terpulang dengan keputusan kerajaan. So ini adalah agensi penguatkuasa lah yang kalau kita berurusan dengan mana-mana ni berlakunya isu-isu integriti atau pelanggaran tata kelola ni report kepada EAIC. Tujuannya adalah untuk memantapkan sebenarnya integriti pegawai-pegawai penguatkuasaan agar dilihat lebih berintegriti dan berhemah semasa melaksanakan tugas. Okay, agensi yang ketiga adalah Jabatan Audit Negara. Jabatan Audit Negara ini dia lebih dilihat macam mengawal selia bajet-bajet yang ada ni. Engkau dah belanja berapa ni? Engkau buat belanja ni, kenapa engkau membazir? Macam dulu. Dia kena ada agensi seperti ini sebagai menyemaklah apa yang dibuat oleh agensi-agensi kerajaan. So Jabatan Audit ini dia menjalankan agar kerusakan keuangan kerajaan ini
selari dengan peruntukan undang-undang dan juga peraturan keuangan. Okey. Selain daripada itu juga di bawah jabatan audit ini, mereka ini bila dia pergi turun buat audit, dia tidak ada benda yang dia sembunyikan. Apa yang dia temui dia akan reportkan dekat dalam laporan. Di dalam bulan tu dia akan reportkan semua. Kalaulah pada waktu itu ditemui projek-projek, contoh saya pernah mendapat satu projek ternakan itik untuk penduduk luar bandar membazir. Okay, itu hasil dapatan audit. So bila kita turun, ya betul. Membazir dari segi mana? Membazir dari segi, saya rasa semasa pegawai yang meluluskan projek itu, dia tidak membuat analisa risiko dengan teliti. Sebab penerima itu adalah duduk berkaitan dengan sumber air lah, maksudnya macam tali air begitu. So bila banjir, air tu akan naik. So bila dia naik, dia telah menghanyutkan itik-itik tadi. So itu antara risiko lah. Sepatutnya kalau ada risiko seperti itu, orang yang membuat kelulusan itu dia kena berhati-hati lagi lah kan. Dan seterusnya memberi pendapat sama ada penyata keuangan menunjukkan kenyataan yang benar ataupun tidak. So itu adalah di bawah audit. Audit supaya perbelanjaan yang dibuat itu lebih mengikut peraturan, dijalankan dengan penuh berhemah dan tidak ada pembaziran. So nampak tak saling hubungan agensi yang melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan integriti. Agensi yang terakhir, kita pergi yang terakhir sekali, iaitu yang terakhir itu sepatutnya adalah GIICC, tetapi telah pun diturunkan sebab dulu GIICC ini ada, tapi pada tahun lepas telah pun dimansuhkan dan peranan GIICC itu telah pun diserap masuk di bawah SPRM dan kini dikenali dengan nama bahagian pengurusan BPGN, bahagian pengurusan governance national. So sekarang GIICC telah tidak ada lagi dan telah diserap di bawah SPRM. So itulah dia 4 tadi agensi yang memantau lah, bukan memantau, yang menjalankan fungsi-fungsi memertabatkan integriti di Malaysia ini, dengan SPRM adalah agensi utama sebagai peneraju dalam agenda memerangi rasuah di negara ini. Terima kasih daripada saya. Terima kasih Puan Suryani atas perkongsian yang menarik sebentar tadi.